Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi di program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang bagi saya cukup penting dan relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara hari ini ialah kelestarian pendidikan tinggi dan pemerkasaan Bumiputera. Ini sesuatu yang cukup penting sebenarnya, dan bila kita bercakap tentang kaitan di antara pendidikan tinggi dan juga dalam usaha untuk memperkasakan lagi ekonomi Bumiputera, ini merupakan isu yang selalu dibincangkan, lama sebenarnya dibincangkan, tetapi ada pandangan dan juga pendapat yang mengatakan bahawa mungkin kedudukan ekonomi Bumiputera itu sendiri belum lagi dapat dibawa ke tahap yang diinginkan. Jadi inilah satu persoalan yang cukup menarik yang akan kita kongsikan nanti bersama dengan kedua-dua tetamu yang berada di studio. Baiklah, izinkan saya seperti biasalah memperkenalkan dulu dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sharifah Shahirah Said Sheikh, iaitu Naib Chancellor di Universiti Politek Malaysia ataupun UPTM. Jadi Prof, apa khabar? Weh, tahniah, rupa-rupanya dalam diam-diam dah dilantik sebagai Naib Chancellor. Baru sebulan bertugas. Jadi setinggi-tinggi ucapan tahniah lah dari kami di program Ruang Bicara ini. Terima kasih. Ya, kita ada seorang lagi tetamu. Ini juga pertama kali sebenarnya dapat berdepan dalam program Ruang Bicara ini. Jadi jutaan terima kasih dan kami menghargai kesudian Profesor Dr. Zanal Abidin Sanusi untuk hadir dalam program ini, dan Prof. Dr. Zanal merupakan pengarah di Pusat Sejarah untuk Kelestarian dan Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ataupun UIM. Jadi Prof, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan. Dapat juga kita berjumpa, kan? Ya, saya sudah lama menanti bertemu. Okey, kepada anda yang mungkin berkesempatan hari ini untuk bersama kami di program Ruang Bicara ini, anda juga sebenarnya kami alu-alukan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini. Jadi seperti biasalah kami menyediakan satu talian kepada anda, iaitu di 0326979768. Baik, mungkin menariklah saya mulakan dulu dengan tetamu yang paling dekat dengan saya, iaitu Profesor Madya Dr. Sharifah. Barangkali bila kita bercakap tentang kelestarian pendidikan tinggi dan pemerkasaan Bumiputera itu, apa yang kita maksudkan dan apa yang ingin kita capai sebenarnya? Okay, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih Tuan Haji, Prof, dan sudah tentu bernama Ruang Bicara kerana sudi menjemput saya untuk bercakap tentang apa yang paling amat dekat di hati saya. Ya. Dan kalau kita tengok kelestarian pendidikan untuk pemerkasaan Bumiputera ini, kami pagi tadi ada menganjurkan simposium Kongres Ekonomi Bumiputera, dan temanya memang mirip ke arah kelestarian pendidikan. Ya, salah satu sebabnya adalah mengapa pendidikan amat dikaitkan dengan ekonomi, kerana ianya adalah platform permulaan penyertaan Bumiputera untuk terus ke dalam ekonomi. Bermakna apabila contohnya kami di UPTM, kami menyediakan aliran profesional dan juga sosial di bawah MARA. Kami merupakan salah satu universiti di bawah MARA, selain pada Uni KL yang lebih ke arah TVET, dan kami lebih ke arah sains sosial dan juga profesional. Dan apabila ramai Bumiputera menyambung pelajaran dan mempunyai sijil profesional dan juga graduan, maka keboleh pasaran mereka ada lebih baik, dan setakat ini rekod kedua-dua universiti di bawah MARA, begitu juga dengan kolej-kolej di bawah MARA. MARA mempunyai 344 institusi pengajian tinggi di bawah MARA, dan dia terbahagi kepada dua, satu ke arah TVET dan satu lagi ke arah aliran profesional, dan UPTM adalah di bawah aliran profesional. Jadi apabila ada penyertaan
dan di bawah MARA iaitu amanat daripada pengurusi MARA iaitu Datuk Wira Dr. Ashraf Wajidi, ya, ada 3 kerangka dimensi MARA dalam kerangka Bumi Putera, penguasaan Bumi Putera, iaitu pertama penyertaan, iaitu memang ditujukan kepada institusi-institusi pengajian tinggi, ya, termasuk juga sekolah. Dan yang kedua adalah dari segi pemilikan, ya, apabila ada kebolehpasaran, ada skill, ada kemahiran dan juga pengetahuan, maka selepas itu golongan belia Bumi Putera ini akan terus masuk ke dalam alam pekerjaan dan juga perniagaan dan mempunyai pemilikan. Daripada pemilikan itu akan menjadi P yang ketiga seterusnya, iaitu penguasaan ekonomi. Jadi adalah amat penting pendidikan itu diperkukuhkan dahulu supaya ianya boleh ke arah pemilikan dan terus kepada penguasaan ekonomi itu. Okey, menarik dan jelas sebenarnya. Tapi saya ingin memetiklah daripada apa yang disebut oleh Profesor Madya Dr. Sharifah Shahira. Barangkali Prof. Dr. Zainal, ialah kita tak boleh menafikan hakikat. Ya, ini kenyataan yang harus kita terima. Bila kita bercakap tentang memperkasakan ekonomi golongan Bumi Putera, ianya bukan satu tugas yang mudah. Ianya telah lama sebenarnya dilakukan, macam saya sebut di awal tadi, tetapi untuk mencapai ke tahap yang kita inginkan itu, ianya masih lagi banyak cabaran yang harus kita tempuh. Tetapi secara ikhlasnya, bagaimana Prof sendiri melihat tentang pemerkasaan ekonomi Bumi Putera itu sendiri? Apakah kita masih berada di tahap yang amat tidak memuaskan ataupun sudah ada improvement yang kita harapkan sebenarnya? Terima kasih Tuan Haji, terima kasih atas jemputan dan soalan dikemukakan, ya. Secara ikhlas, ya, kita boleh lihatlah, ya, pasti saya tak rasa sampai ke tahap tidak memuaskan. Okey. Pasti ada. Tapi itu pilihan kita. Pilihan kita, kalau katakan kita memikirkan jangka panjang, kita nak highlight yang mana. Ya, pencapaian pasti ada. Ya, sebab kalau kita tengok sejarahnya, Kongres pertama 1965, 5 Jun. Dan ketika itu Tengku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak dan dipengerusikan oleh K. Johari sebagai Menteri Pendidikan ketika itu. Jadi ketika itu kita tengok, sejak itu, daripada zaman itu sampai ke sekarang, pasti ada perubahan, pasti ada kejayaan. Tetapi kita reflectkan dengan realiti, banyak lagi perlu dicapai. Ya, kerana apa? Kerana statistik, ya, kita ini adalah kumpulan yang mewakili 70%. Jadi kita masih bercakap dalam bahasa yang kita ini minoriti, padahal kita 70%. Betul. Jadi pada saya lebih banyak boleh dilakukan di samping kita meraihkan pencapaian yang sudah ada, ya, hasil-hasil anak mara misalnya. Tapi di ketika itu kita masih lihat lagi kumpulan B40, siapa mereka ini? Ya, jadi daripada 70% itu masih ramai lagi yang berhak untuk menikmati kek ekonomi yang ada. Jadi secara ikhlas saya katakan bahawa boleh kita memilih untuk meraih kejayaan amat besar. Pasti kita dah ada, ya. NEP misalnya berapa persen? 11% kita dah capai. Tapi dalam waktu yang sama ramai lagi. Jadi kalau kita tidak suarakan ini dengan semangat bahawa kita ini kumpulan majoriti, saya rasa ekosistem akan kekal dan kita tidak mungkin berubah dan tidak mungkin akan mencapai kehendak yang seperti kita nak bangunkan Bumi Putera. Okay. Menarik apa? Ingin saya mencelah lah sedikit. Selalunya begitulah kita, kan. Kalau bila bercakap tentang majoriti dan juga minoriti, ya, inilah kadang-kadang ada juga suara-suara yang mengatakan kenapa pula nak kena pertekankan tentang Kongres Ekonomi Bumi Putera. Ianya sebenarnya satu tindakan yang strategik, ya, kerana seperti yang telah disebut oleh Prof tadi, Bumi Putera adalah 70% rakyat Malaysia. Jadi untuk memastikan, ya, kemajuan negara yang dengan cepat, ya, adalah penting untuk memastikan golongan majoriti, ya, sama-sama maju ke depan, terutamanya dari segi ekonomi. Dan kalau kita tengok daripada Kongres, ya, tahun 1965 yang mempunyai pelbagai resolusi, termasuklah dengan adanya kewujudan MARA pada waktu itu, ini menunjukkan, dan sekarang kita boleh tengoklah bagaimana golongan profesional selepas Kongres Ekonomi Bumi Putera yang pertama, kita ada dasar ekonomi baru, ya, dan kita nampak bagaimana, ya, pengstrukturan semula dari segi profesionalism, dari segi pemilikan harta dan sebagainya semakin baik,
dan sudah tentu ianya mengambil masa yang sedikit lama. Tapi apa yang kita buat sekarang ini adalah menuju ke arah itu. Ianya adalah lebih kepada ingin memastikan golongan majoriti bersama-sama golongan rakyat Malaysia, rakan senegara India dan China sama-sama kita maju ke hadapan bersama-sama. Saya tertarik hati sebenarnya apa yang disebut oleh Dr. Sharifah, Dr. Zanal tentang pendidikan itu sendiri, dan kita ialah menghormati apa yang dilakukan oleh Universiti Politek Malaysia sendiri dalam usaha untuk melahirkan the so-called tenaga-tenaga profesional itu sendiri. Tetapi ada juga yang mengatakan kita memberi penekanan kebelakangan ini kepada pendidikan yang bertaraf TVET, STEM dan sebagainya dalam usaha kita untuk meningkatkan mentaliti pemikiran dan juga pendekatan golongan Bumi Putra ini sendiri. Tetapi daripada pemerhatian Prof sendirilah, apakah kita melihat bahawa perubahan ini sebenarnya mungkin akan mengambil jangka masa yang agak panjang, tetapi ianya akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang kita hajatkan sebenarnya untuk mengangkat kedudukan Bumi Putra dalam ekonomi negara? Itu memang pasti Tuan Haji, insyaAllah ya. Dari segi mempertingkatkan jumlah kualiti profesional itu satu ya. Tetapi saya lebih khawatir sebab balik semula pada cerita reality dan reality majority kita tadi. Berapa ramai, berapa persen yang boleh cerita diangkat untuk profesional tapi yang tertinggal di belakang ini. Jadi saya rasa sebab itu di UIA kita cuba ubah sedikit ya, ubah banyak jugalah ya. Pendekatan kita adalah untuk turun ke masyarakat, turun ke komuniti. Sebab saya rasa sekarang ni apa yang paling kritikal adalah kita tengok mentaliti, attitude Bumi Putra perlu diperkukuhkan, perlu dikukuhkan. Tapi untuk perkuatkan, untuk kukuhkan ini bukan dalam classroom, bukan dalam bilik darjah. Letakkan dia bersama masyarakat, lantar dia kepada masyarakat, dia akan terbina dan dia lebih mengenali realiti masyarakat kita. Jadi sekarang ni kalau dia dalam keadaan sekarang, kadang dia tak rasa. Mungkin ada pelajar yang bercampur, bagus ya dari satu segi, tetapi dari segi realiti persentage yang ada, peratus yang ada ni masih besar. Jadi kalau kita tak ubah pendekatan kita, tak hantar pelajar ini belajar tentang realiti di luar, tak bina skill dia, tak bina minda dia, kita akan dalam pusingan yang sama. Sebab tu kalau kita tarik pada 1965 tu, pendekatan utamanya still reformasi yang merupakan salah satu kluster lah. Jadi mau tak mau boleh ke situ, tapi kalau kita masih menggunakan pendekatan yang sama, proses pendidikan yang sama, tahap pendidikan Bumi Putra akan sama, dan kita terpaksa struggle untuk menghasilkan orang-orang yang professional certificate. Padahal ini sesuatu yang sudah berlaku sepatutnya secara natural dan baru nampaklah perbezaan. Tetapi kalau pendekatan yang dilakukan masih lagi dikawal dari segi ranking dan sebagainya, saya rasa ini tidak akan mengubah Tuan Haji. So kita perlu berani, perlu drastik, dan saya sangat teruja malam ini sebab saya rasa bila kita bangkitkan bahawa ini cerita 70%. Jadi kita tidak perlu rasa khawatir dan takut untuk bicarakan tentang polisi yang perlu ada. Itu realiti yang terpaksa kita hadapi. Itu realiti dia. Sebab saya rasa salah satu saya nak rumuskan adalah salah satu kalau kita boleh katakan kegagalan adalah untuk mengiktiraf reality of the majority. Dan ada dua peringkat majority. Satu peringkat reality yang makro, yang besar, satu lagi makro sesama Melayu, sesama Bumi Putra. Kita bercakap tentang menghadapi realiti. Barangkali menarik jugalah daripada di awal-awal tadi apa yang disebut oleh Dr. Sharifah, apa yang dilakukan oleh Universiti Politek Malaysia sendiri dalam usaha untuk melahirkan tenaga-tenaga yang the so-called professionals di kalangan golongan Bumi Putra. Tapi apa sebenarnya apakah keyakinan yang ada kepada Dr. Sharifah sendiri? Apakah ini dapat dicapai melalui subjek-subjek ataupun mata pelajaran yang diperkenalkan untuk melahirkan the so-called professional itu sendiri? Visi utama UPTM, begitu juga dengan KPTM dan juga MARA keseluruhannya. Kami ingin melahirkan satu future leaders, iaitu kami komited dari segi pelapis, dan keduanya adalah golongan profesional. Kedua-dua ini bukan hanya memikirkan tentang diri mereka, tetapi akan ke arah menyumbang kembali kepada kemajuan negara. Jadi profesional ni kadang-kadang selalu kita ingat dari segi mainstream sahaja, ACCA, SIMA, MAISA dan sebagainya. Tetapi sebenarnya professionalism ini ataupun seorang yang mempunyai skill dan juga qualification dalam sesuatu bidang adalah amat luas ya. Tadi waktu simposium kami telah menggariskan ataupun mengetengahkan 3
usul penting, Okey. ya, iaitu yang pertama adalah lebih kepada kebolehpasaran. Kami mahukan lebih ramai para pelajar kami, dan juga belia mempunyai kerja, peluang pekerjaan dan kebolehpasaran, maknanya skill yang mereka ada, qualification ataupun apa yang mereka perolehi diiktiraf, dan juga bersesuaian dengan bersesuaian, kehendak. Okey. Jadi itu, tetapi bukan sekadar, saya pasti UIA juga begitu, bukan sekadar menjadi working bee, iaitu pekerja untuk syarikat kapitalis, tetapi juga akan membentuk thinking nation. Maknanya graduan belia yang dihasilkan, yang kami train, saya rasa di semua universiti, KPT pun memang ke arah ini, adalah untuk memastikan mereka bukan sekadar berjaya dalam bidang masing-masing, tetapi mereka juga dapat berfikir bagaimana ingin memajukan negara. Contohnya, Perdana Menteri kita bercakap dalam laporan separuh penggal bahawa negara kita ingin mencapai Human Development Index, kalau sekarang nombor 62, very highly developed, tetapi kita nak capai nombor 25, ranking sikit saja. Tetapi Human Development Index ni saya rasa saya sokong, kerana ianya adalah indikator bagaimana kerajaan menjaga rakyatnya dengan baik. Maknanya kalau kita mempunyai satu kebolehpasaran yang bagus, dan yang kedua kita mempunyai thinking nation yang begitu sayangkan negara dan mahu membawa negara yang maju, itu adalah sesuatu yang diharapkan, yang kita hendak, bukan sekadar Bumi Putra, tetapi juga rakan senegara kita, China dan India. Dan yang kedua, yang paling penting, kadang-kadang kita bercakap tentang zaman kapitalis ni, kita suka bercakap tentang ekonomi, untung rugi, dan sebagainya, equity dan sebagainya, tapi kita lupa satu, iaitu care ekonomi. Ekonomi prihatin, yang kami juga ada early childhood, iaitu di mana bagaimana kita hendak melahirkan golongan profesional untuk menjaga kanak-kanak di Malaysia dan juga komuniti di Malaysia. Jadi care ekonomi ini adalah sesuatu yang perlu dititik beratkan, dan ini kita nampak ada dalam Malaysia Madani Ihsan. Begitu juga dalam kerangka MARA sendiri, iaitu 3 IP, iaitu pertama integriti, yang kedua ihsan, dan yang ketiga inovasi. Dan care ekonomi ini adalah satu yang kami ketengahkan resolusi, dan ini care ekonomi ini memang di negara maju sudah popular, dan kita pun akan ke arah negara maju. Jadi kita perlu popularkan care ekonomi ini. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah melahirkan lebih ramai pelapis pemimpin masa depan. Itulah balik kepada thinking nation. Okey. Saya nak kembali semula bersama dengan Dr. Zainal. Bila kita bercakap tentang senario ekonomi semasa ini sesuatu hakikat yang terpaksa kita hadapi, kerana saya anggap itu sebagai hakikat yang hakiki sebenarnya. Walaupun jumlah kita 70% itu satu jumlah yang tinggi sebenarnya. Tetapi dari segi pemikiran, dari segi pendekatan yang kita lakukan, kita terpaksa berhadapan dengan cabaran dari kaum yang mungkin lebih kecil daripada kita, tetapi mereka lah sebenarnya yang menguasai ekonomi negara ketika ini. Jadi bagaimana kita nak menembusi, saya anggap itu sebagai mungkin bukan tembok batu yang tak boleh dirobohkan, tetapi sekurang-kurangnya mencari lubang-lubang yang boleh kita tembusi sebenarnya ke arah mencapai matlamat kita. Kita realiti lah 70-30%. Kita tengok secara umum gitu Tapi kalau kita balik semula kepada apa yang berlaku di dalam bilik darjah, apa yang berlaku di universiti, apakah kita mendidik minda pertama yang boleh hidup dalam keadaan begitu, tapi dalam waktu yang sama kita punya kompetensi yang lebih kuat. Pada saya contohlah ada satu ketika waktu perbincangan yang saya adakan di London misalnya, terbuka
kita ada perbincangan antara Melayu, India dan China. Ya, ketika kita boleh lihat kompetensi yang berbeza-beza. Ya, dan satu kumpulan ini datang misalnya daripada institusi yang memang daripada kecil sampai ke universiti adalah institusi yang Melayu saja. Jadi kita tengok skill yang berbeza. Ya, jadi itu yang perlu diubah. Ya, kita tak mahu dilihat sebagai di-associatekan bahawa okey, kalau dia lahir dan dibesarkan dalam sistem pendidikan yang Melayu saja, kompetensinya kurang. Kita tak nak begitu, ya, kerana relatif pun begitu. Tapi untuk itu berlaku, sistem pendekatan itu perlu berubah. Ya, pada saya mungkin agak berbeza pandangan dengan Dr. Sharifah. Bila kita tekankan tentang employability, ya, professional dan sebagainya, itu pada saya adalah tuntutan industri dan bisnes. Ya, kita ada tuntutan lain yang kita perlu ketengahkan, tuntutan masyarakat yang lebih realistik. Ya, tapi kalau kita dihambat, ya, saya tidak bukan menafikan keperluan untuk employability, tidak. Tetapi kalau kerangka ukuran utama adalah keperluan masyarakat, keperluan industri, di mana keperluan masyarakat, sebab keperluan masyarakat mengambil kira tentang minda yang kuat, resilience, jati diri, yang mana industri tidak semestinya itu. Industri memerlukan technical skill. Jadi kalau sekali lagi kalau sistem pendidikan itu kita memang mahukan perubahan begini, tetapi bila balik semula ke universiti, kita masih diukur dengan benda yang sama, dia tak jadi itu aja. Ya, jadi pada saya secara rumusannya lah, selagi kita tidak ubah secara drastik pengisian dan pendekatan kita kepada pelajar, maknanya kita masih lagi lecturer duduk di depan mengajar, tak ada cabaran, dan kita tak berani meletakkan pelajar India, Cina dan Melayu dan berdebat. Dan itu sesuatu yang kita anggap sensitif kan. Kita takut ini terlalu sensitif. Padahal pada saya ini yang membina karakter sebenar. Betul. Pada saya zaman untuk kita tolerate ini bukan zaman toleransi. Ini zaman untuk kita betul memahami, kan, untuk kita betul-betul bina bersama kekuatan. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, dan saya tahu apa ni Profesor Madya, Dr. Sharifah juga ingin menambah daripada apa yang disebut oleh Dr. Zainal, tapi minta maaf kerana kita diarah untuk berehat dulu Dr. Sharifah, ya, buat seketika. Dan saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, guna kesempatan yang kami sediakan kepada anda melalui talian yang kami sediakan 0326979768. Saya percaya anda yang berada di luar sana juga mungkin ada idea, ada pandangan, ada pendapat yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan kedua tetamu saya yang berada di studio ketika ini. Kita rehat dulu, kembali semula Ruang Bicara bernama TV tentunya. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang kelestarian pendidikan tinggi dan pemerkasaan Bumi Putra. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Ridwan. Halo, Ridwan. Saya tak dapat dengar. Halo, Ridwan. Okey, mungkin terputus, dan kita harap Ridwan akan panggil kita semula. Tadi Profesor Madya, Dr. Sharifah, saya tahu anda ingin mencelah apa yang disebut oleh Dr. Zainal. Jadi kesempatan ini saya serahkan kepada doktor sekarang. Okey. Tuan Haji, terima kasih Tuan Haji. Walaupun tadi Prof Zainal tidak bersetuju dengan saya bersetuju dengan Prof. Ya, kerana di Malaysia ini kita tidak perlu memilih antara masyarakat ataupun kebolehpasaran. Kita boleh kedua-duanya sekali. Tidak perlu ada dikotomi apabila kita bercakap tentang pendidikan, kebolehpasaran, ya, dan juga kemasyarakatan. Kerana ianya boleh digarapkan sekali. Salah satu kenapa kita bercakap tentang kebolehpasaran, usahawan, ya, kerana itu adalah salah satu cara untuk penjanaan ekonomi. Dan bila ada penjanaan pendapatan, maka satu tahap yang paling basic dalam pemerkasaan insan telah tercapai, iaitu peluang memiliki wang untuk ada satu hidup yang selesa, iaitu cukup dari segi kebajikannya, cukup dari segi basic needs-nya dan sebagainya. Tetapi apabila kalau kita cakap teori pemerkasaan, ya, satu basic needs, yang keduanya dari segi critical consciousness ataupun kesedaran kritikal bahawa diri seseorang itu perlulah
bukan sekadar ambil tetapi juga memberi kembali. Okey. Ya. Jadi kalau kami di universiti, saya rasa di universiti lain pun begitu juga, kita memang ada subjek seperti khidmat masyarakat. Dan kami juga ada banyak geran-geran yang kami telah participate, ya. Contohnya Sustainable Development Goals. Ya, kita ada membawa pelajar untuk bersama-sama, contohnya dengan orang asli, ya, dengan masyarakat di luar sana, dan juga bersama-sama, ya, belajar, ada yang bina library, ya, dan sebagainya. Dan ini akan dapat membuka lagi minda seperti yang saya cakap tadi. Kita perlu concern sebagai universiti, perlu concern tentang kebolehan graduan kita menjana ekonomi untuk dia penuhi, ya, basic needs dia ataupun kebajikan dirinya. Tetapi dalam masa yang sama dia tahu bukan hanya tentang dia, tetapi oleh kerana beliau, pelajar itu telah mendapat semua peluang untuk belajar dengan tinggi, maka ada masanya, tiba masanya untuk memberi balik kepada masyarakat. Okey, saya difahamkan Ridwan dah pun ada di talian kita semula. Assalamualaikum Ridwan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sekali dan dua ahli panel. Ya. Ni saya Ridwan ingin bertanya beberapa soalan lah. Okey, yang pertama kita tengok kan di Kelang dia tengok kan Bumi Putera kan, kebanyakan dia orang bekerja sebagai pengurus pentadbiran lah. Kebanyakan kalau bahagian teknikal semuanya dipenuhi oleh 6 bumi. Okey. Kita tengok bagaimana kita cara bayar Bumi Putera ni lebih banyak lagi dalam bidang teknikal. Supaya kita memecah tradisi ya. Supaya tidak menjadi hanya pengurus pentadbiran saja. Itu yang pertama. Itu yang kedua, kita tengok kan Bumi Putera ni apa aja diberi bantuan daripada kerajaan banyak dan diberi tungkat untuk berjaya. Sama ada pendidikan kan, ekonomi, tapi dia suka berjaya. Ni minta dari panel lah. Yang kedua, itu yang ketiga kita tengok kan Bumi Putera ni kan, kita tengok kalau kita tengok senarai dalam paper kan, jutawan ramai 6 bumi Melayu bagaimana tu untuk melahirkan ramai jutawan Bumi Putera ni. Okey. Minta dari panel lah. Ini sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Yalah, menarik juga apa yang anda bangkitkan. Tapi sebelum kita menjawab persoalan itu, barangkali Dr. Zanal, satu aspek yang penting jugalah. Saya tahu kita sembang-sembang tadilah tentang peranan yang perlu dimainkan oleh masyarakat juga merupakan satu aspek yang cukup penting sebenarnya bagi membantu kerajaan dalam usaha untuk meningkatkan kapasiti dan juga pemerkasaan Bumi Putera itu sendiri. Dan saya difahamkan bahawa apa yang disebut sebagai communiversity, itu apa yang ingin dilakukan sebenarnya? Dia kalau kita tengok tiga aspek lah pemerkasaan Bumi Putera. Satu dia lihat dari segi ekonomi yang sudah banyak berlangsung, yang banyak didiskusi, equity dan sebagainya. Satu lagi dari segi sosial. Yang kedua dari segi pendidikan. Kita sejak 1965 lah perbincangannya kuat kepada untuk membina ekonomi. Tapi kita lupa pembinaan Bumi Putera, kejayaan Bumi Putera bukan sekadar faktor ekonomi, sosialnya, dan juga sosial inilah yang saya masukkan sebagai komuniti. Kalau orang pakai capital lah, social capital itu adalah network sama dia. Kalau dulu kita ada tekun, sekarang ni pun kita ada tekun, kita ada air, ini malah kutulah sistem bagaimana masyarakat. Jadi yang saya nak gambarkan bahawa peranan masyarakat itu sangat kritikal, tetapi dia tidak digunakan sepenuhnya. Kerana apa kita mengharapkan insentif dari kerajaan, subsidi dari kerajaan, padahal kalau kita perkukuhkan sumbangan komuniti dan universiti, itu jawapan dia sekarang ni. Sebab kita tak ada duit lagi dah. Tak cukup duit untuk memberikan segala subsidi dan sebagainya. Jadi, sumbangan dari aspek apa itu? Maksud sekarang ni kerjasama, cooperation, trust, dan dari segi bagaimana apa yang ada di peringkat masyarakat sebenarnya boleh digunakan lebih bagus lagi. Resources yang ada, kekuatan yang ada. Kita ada pelbagai NGOs dan sebagainya. Ini semua gerakan di ground, gerakan di bawah yang selama ini kita melihat bahawa penyelesaiannya adalah industri, penyelesaiannya adalah bisnes. Tidak. Itu satu bahagian lah, nanti Syairah marah pula. Tak, maksudnya berbeza pandangan. Setuju. Kita kena dua. Jadi Tuan Haji, yang kita masukkan komuniti itu adalah kita tak mahu lagi melihat bahawa universiti ini dilihat sebagai sumber idea tetapi tidak bersama dengan masyarakat.
Apa yang kita nak lakukan adalah turun ke masyarakat. Jadi sebab itu di UIA kita setiap semester akan ada 3,000 pelajar bersama 200 projek. Setiap semester bersama menyelesaikan isu-isu di peringkat masyarakat, termasuklah keusahawanan dan sebagainya. Saya juga nak tekankan bahawa sebelum ini kita dah lakukan, maknanya sistem pendidikan itu kalau kita tengok apa perubahan yang perlu dilakukan sekarang ni, maknanya kita dah buat sekian lama dah, universiti dah ada berapa sekian lama dah. Apa yang perlu berlaku adalah dia bukan turun sekadar buat batis siswa misalnya, dia kena turun sampai ke peringkat masyarakat situ berubah. Ada satu kumpulan Bumiputera misalnya, dia perlu diberdayakan sampai peringkat dia boleh berdiri sendiri. Maknanya kumpulan pelajar bukan sekadar turun bersih surau longkang dan sebagainya, tidak. Itu zaman dulu, zaman di mana servis dan sebagainya. Tidak. Sekarang ini peringkat pendidikan universiti, bila kita katakan komuniti dan universiti itu, pelajar turun sampai peringkat bahawa dia akan turun di mana bersama-sama masyarakat untuk beberapa ketika, dan selepas itu dia boleh tinggalkan masyarakat. Masyarakat akan boleh berdiri sendiri. Komuniti boleh berdiri sendiri. Jadi itu sebab kita nak lari daripada imej bahawa bila komuniti turun, kamilah yang terbaik. Kamilah ada idea dan sebagainya. So itu yang dimasukkan komuniti, sebab kita rasa akhirnya kalau kita boleh rumuskan bahawa kita ada falsafah pendidikan kebangsaan. Di dalam falsafah pendidikan kebangsaan itu yang dinyatakan dengan jelas adalah mencapai kesejahteraan melalui pembinaan JERI itu, jasmani, emosi, rohani dan intelektual, untuk membangunkan keluarga, masyarakat dan negara. Tapi kita tertinggal yang itu. Jadi kalau kita boleh ketengahkan dan balik semula, dan ini sangat bersesuaian dengan Madani, dan falsafah pendidikan ini pun sebenarnya Tuan Haji diusahakan dan jadi dibangkitkan dengan semangatnya ketika Perdana Menteri kita sekarang ini. Okey, kita akan sambung lagi. Kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita. Kita belum lagi menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan, tapi kita ambil satu lagi. Mazlan dari Kedah ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Mazlan. Ya, Datuk Sekali, selamat malam. Wah, selamat malam. Ya, saya nak bagi tahu sikit lah. Sekarang ni zaman sekarang ni, ekonomi sekarang ni, zaman dulu, zaman sekarang jauh beza sangat lah. Okey. Jauh beza jauh sangat. Zaman dulu kalau orang tu pencen 600 sebulan, boleh makan satu keluarga. Sekarang ni di KL tu masih pencen 600 tu masih ada. Orang tu nak kena wajib kena makan, macam sembahyang macam apa wajib kena makan. Tapi kena ikat perut lagi sebab barang mahal itu ekonomi nak macam mana ni. Yang sekarang pencen 2 sen, pencen kenaikan 2% pun dah dihapuskan. Tu orang-orang yang bawahan ni bukan ada projek tu, bukan ada projek ni. Nak janakan ekonomi macam mana untuk rakyat ni, macam mana rakyat ni. Okey. Ya, saya tahu yang duk KL tu masih orang pencen dapat 500-600 bulan. Makanan nak bayang ke cuba kerajaan fikir sikit tu ni 2% pun dah dihapuskan apa hal. Yang Daulah Badawi bagi zaman dulu. Okey. Daulah bagi JPP yang dulu naik 2 sen je, 2%. Kalau gaji tu RM1,000 ni dapat RM20. Kalau pencen tu RM1,000 dapat RM20. Kalau pencen mahal tu dapat RM10. Ni tahun 2004 1 sen tak dapat, dihapuskan terus. Okey. Cuba fikir itu yang saya ni kawan saya minta saya sampaikan. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Mazlan. Iyalah. Itu masalah yang sering dibangkitkan, tapi yalah, kita akan menjawab nanti persoalan-persoalan yang dibangkitkan itu. Tapi saya nak dulu dapatkan pandangan daripada Profesor Madya Dr. Sharfaa ini berkaitan dengan Kongres Ekonomi Bumiputera ataupun KEB 2024 yang dijangka akan diadakan pada hujung Februari nanti. Dan yalah, mungkin banyak perkara sebenarnya akan dibincangkan, tapi saya suka sebenarnya cadangan yang dilontarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, mengatakan mungkin dalam Kongres Ekonomi Bumiputera kali ini kita juga harus membuka pintu menjemput ahli-ahli ekonomi yang bukan Bumiputera, bukan Melayu khususnya, tetapi telah pun berjaya dalam bidang ekonomi untuk sama-sama datang ke Kongres ini memberi pandangan dan juga pendapat, dan ini mungkin akan memberikan satu anjakan paradigma yang mungkin berbeza sebenarnya kepada Bumiputera sendiri yang mungkin akan menghadiri Kongres Ekonomi Bumiputera
Putra. Setuju ataupun tidak cadangan yang Pada pendapat saya amat bersetuju ya, kerana kita sekarang ni sudah di dalam tahap meraihkan, ya, bukan lagi toleransi seperti Prof Zainal tadi cakap, ya, kita meraihkan rakan senegara kita dan juga mengiktiraf ya kejayaan, etika dan juga best practices. Kalau kita amalan baik yang boleh kita contohi, kerana kita sama-sama satu bangsa. Kaum Melayu, Cina, India, tapi sebenarnya kita semua adalah bangsa Malaysia. Dan kita kena ingat bahawa objektif utama ya memperkasakan Bumiputra, Kongres Ekonomi Bumiputra ini sebenarnya adalah untuk matlamat utama negara, iaitu untuk kemajuan negara, ekonomi baik dan sebagainya. Maka ya, sekarang ni dikotomi ni kita kena kurangkan. Maknanya dikotomi makna pemisahan lah ya. Melayu, Bumiputra bukan Bumiputra ya, tetapi dalam masa yang sama kita kenalah juga mengetengahkan isu-isu yang masih dalam kepompong Bumiputra ini. Maka untuk mengatakan tidak payahlah ya untuk bincang isu begini, tetapi apabila kita melihat pada fakta, masih kita perlukan ya, seperti yang tadi kita dengar daripada kita punya pemanggil kita ya, tentang senarai jutawan ya, dan juga tentang bagaimana status ekonomi Bumiputra. Itu adalah statistik ya yang menunjukkan bahawa ya Kongres Ekonomi Bumiputra ini perlulah ya mempunyai resolusi supaya dapat menganjak ataupun membawa golongan Bumiputra sama dan juga selari bersama-sama dengan rakan senegara lain ya. Dan adalah satu perkara yang bagi saya tidak praktikal lah kalau kita hendak mengatakan bahawa yang paling penting adalah memberi manfaat kepada orang lain, masyarakat, tanpa melihat dari segi sudut penjanaan ekonomi ya, kerana kedua-duanya adalah amat penting pada zaman ini. Dan saya nampak apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri dan juga Kongres Ekonomi, hala tujunya adalah lebih realistik dan juga mementingkan semua aspek kehidupan rakyat Malaysia. Dan again, memang kita sepatutnya meraihkan kekuatan rakan senegara dan juga semua rakyat Malaysia. Okey, itu jawapan yang menarik. Baik, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insyaAllah mungkin sempat lagi saya lontarkan beberapa persoalan kepada kedua-dua tetamu kita yang berada di studio. Dan kita masih lagi bercakap tentang kelestarian pendidikan tinggi dan pemerkasaan Bumiputra. Kita lihat buat kali terakhir. Baik, terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi barangkali Dr. Zainal, saya juga nak dapatkan pandangan anda secara ikhlas jugalah berkaitan dengan Kongres Ekonomi Bumiputra yang akan berlangsung nanti pada hujung Februari ini. Mungkin masanya sudah sampailah. Kongres ini biasa diadakan sebenarnya, tetapi kita tak mahu perkara lama, isu lama masih lagi dibincangkan dengan begitu serius, tetapi tidak ada keputusan yang kita harapkan sebenarnya. Tetapi satu persoalan juga yang saya dapatkan dengan Dr. Zainal, mungkin masanya sudah sampai dalam Kongres ini memikirkan secara serius bagaimanakah golongan Bumiputra terlibat dalam bisnes itu sendiri, dalam ekonomi itu sendiri. Sudah sepatutnya lah mengembangkan sayapnya secara global. Ini pun juga menjadi isu yang cukup penting sebenarnya. Ya. Sebelum cerita global, tapi saya rasa kekuatan nasional itu akan membawa kepada global. Ya. Tapi yang saya nak tambah, yang nak saya suarakan di sini adalah kalau saban tahun kita berbincang pelbagai isu, tapi tahap perbincangan itu masih berputar isu yang sama. Apa perubahan yang nak kita bawa? Jadi pada saya mungkin kalau kita boleh ringkaskan begini, siapa yang berbincang, apa yang dibincang, dan siapa yang tertinggal dalam perbincangan tersebut. Jadi kalau kita boleh tangani, sebab saya tertarik apabila Perdana Menteri katakan bahawa kali ini pastikan
peniaga nasi lemak di tepi jalan tu dibawa ke perbincangan. Bukan sekadar pemimpin konglomerat. Kerana mereka ini sudah saban tahun berbincang dan mereka ini boleh terus dengan kehidupan masing-masing, tapi yang tertinggal yang B40. Tapi biasanya polisi, insentif, hasrat di atas kertas memang meletakkan itu, tapi realitinya tidak berlaku. Kerana apa? Ketirisan dan sebagainya. Jadi pada saya mesej yang dinyatakan oleh Perdana Menteri itu sangat kuat dan perlu diterjemahkan. Sebab kalau proses KEB kali ini berlaku dalam proses yang sama, orang yang sama yang mungkin agak kayangan sedikit perbincangannya bukan kita nak nafi keperluan untuk tidak, tetapi kita perlu ingat yang seperti saya kata tadi, reality majority itu perlu ditengahkan, itu yang pertama. Yang kedua, politik lah, dari segi politiknya saya suka nak memetik timbalan Perdana Menteri pula bila dia berkatakan, dia punya kata-kata bahawa dalam proses pempengasaan Bumiputera kita buta warna. Jadi saya mengharapkan bahawa ini satu kenyataan yang jujur, yang ikhlas, yang kita akan terjemahkan bahawa tidak mengira dasar politik yang mana, parti politik yang mana, tapi kalau kita betul-betul buta warna, mana setiap Bumiputera adalah tanggungjawab kita untuk sama-sama perkasakan. Jadi ini dua. Jadi setelah ini dilakukan, sebab saya rasa ini ulangan persoalan yang sama yang perlu diselesaikan dan perlu berani ditukar. Dan saya tengok Ashraf Wajdi misalnya dalam perbincangan, memang ini masing-masing berkobar-kobar untuk mengubah setiap kali perbincangan, tetapi realiti bila perbincangan berlaku, kongres berlaku, kitaran yang sama. Jadi saya mengharapkan bahawa biar kita ikhlas kali kita betul melihat bahawa ini kisah 70%. Ini kisah yang sangat besar dan agenda yang sudah bermula 1965. Kalau kita melihat ke belakang, apa kita nak jawab pada cucu cicit kita? Kalau kita tidak, berapa tahun kita masih belum boleh menyelesaikan. So dari segi secara ringkas untuk jawab yang Tuan Haji yang dari segi global itu, saya rasa bila pengalaman saya 3 tahun di London ni, saya tengok Melayu ini boleh, tetapi minda itu perlu diasah, dan asasnya perlu dibuka, perlu didedahkan dengan realiti. Sebab kadang-kadang kita banyak letak di bawah kapet dan sebagainya. Jadi akhirnya dia tidak terbina karakter yang kuat bila untuk berhadapan dengan masyarakat yang very kompetitif sekarang ni. Jadi setelah adanya kompetisi tersebut, barulah kita boleh yakin bahawa mereka ini boleh pergi global, insya-Allah. Okey, apa ni Dr. Sharifah? Yalah, saya tertarik hati dengan apa yang disebut oleh Dr. Zana. Tetapi ialah kita mengulangi benda ataupun perbincangan kepada perkara-perkara yang mungkin sama sebenarnya dalam usaha untuk mencari jalan penyelesaian. Tetapi kembali semula kepada apa yang kita sebut, iaitu kelestarian pendidikan itu sendiri. Ramai juga yang mengatakan bahawa apakah kita akan dapat meningkatkan relevansi program pengajian tinggi ini dengan keperluan pasaran. Itu pun menjadi satu masalah yang daripada dulu sampai sekarang belum lagi dapat diselesaikan sebenarnya. Bila kita bercakap tentang keperluan keboleh pasaran ni, ini adalah satu perkara yang praktikal. Tapi dalam masa yang sama tidak semestinya kita hanya menumpukan kepada itu sahaja. Kita juga banyak peluang-peluang yang diberikan dari segi keusahawanan, dan universiti di bawah MARA terutamanya dan juga kolej di bawah MARA memang kami committed dalam beri peluang dan juga beri maklumat tentang peluang-peluang yang ada dalam usahawan. Dan dalam masa yang sama, bukan itu sahaja, yang paling penting adalah mempunyai pemikiran yang bersemangat kenegaraan dan mengetahui bahawa apa yang kita lakukan hari ini akan membawa legasi yang lebih baik untuk future generation ataupun generasi akan datang. Yang ini adalah yang kami terapkan di dalam saya rasa semua universiti, menerapkan bahawa seseorang itu berjaya bukanlah hanya kepada diri dia sahaja, tetapi seseorang itu berjaya apabila legasi apa yang kita lakukan, contohnya Tuan Haji, legasi Tuan Haji dalam mencorak pemikiran rakyat Malaysia memang terbukti setelah beberapa lama melakukan talk show ini. Legasi itu maknanya dalam masa 10, 20, 30 tahun akan datang, apa yang kita lakukan setiap hari akan membawa kejayaan sejauh mana. Dan apabila kita bercakaplah tentang Kongres Ekonomi Bumiputera, dasar ekonomi baru daripada tahun 1970, tapi masih ada banyak kekangan dan juga ada perkara-perkara yang masih perlu perubahan. Ini adalah kerana
perubahan transformasi sosioekonomi ini perlu banyak kesabaran dan juga perlu banyak kerjasama dan juga kerja keras antara kita. Sebab itulah nilai-nilai di dalam IKMA MARA kami tegaskan satu, integriti. Buatlah sesuatu yang seperti Prof cakap tadi tu kan, buat sesuatu sungguh-sungguh, jujur. Jangan kira naik gaji top management sahaja. Tengok orang bawah. Kalau di kilang tadi saya ada disebut kilang, nak bagi maximum production sampai kita anggap pekerja tu macam robot. Itu adalah tidak manusiawi dan tidak betul dan tidak berintegriti sebenarnya. Yang kedua adalah ihsan. Begitu juga ianya juga ditekankan di dalam Malaysia Madani ataupun prihatin. Masyarakat Malaysia ni sebenarnya itulah kita punya magic ataupun satu perkara yang luar biasa. Kita seorang yang suka senyum, kita seorang yang ambil cakna, ambil berat. Kalau kita tengok dekat YouTuber ataupun TikToker dan sebagainya, mereka kata memang negara Malaysia ni paling friendly, paling mesra dan juga amat prihatin. Tapi Dr. Zainal tak senyum pun daripada tadi. Bagulah. Dia ada nak mencelah tu kan. Tengah fikir. Okey, sorry. Masa semakin suntuk sebenarnya. Saya dapatkan pandangan ini daripada Dr. Zainal lah. Bila kita bercakap dalam perbincangan ini, kita banyak menyentuh tentang pendidikan, kelestarian pendidikan itu di peringkat universiti. Kita ingin melahirkan macam Dr. Sharifah kata ahli-ahli profesional sebenarnya. Dan kemudiannya kita kerajaan juga memperkenalkan TVET, pendidikan TVET. Kerajaan memperkenalkan STEM, pendidikan berasaskan STEM. Tetapi kita lupa tentang pendidikan di peringkat rendah itu sendiri, di sekolah-sekolah biasa itu. Kadang-kadang di situlah seharusnya kita memulakan pembinaan kepada satu perbezaan mentaliti pemikiran anak-anak kita yang berada di sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah menengah. Itu juga penting sebenarnya. Komen memang sikit sangat betul. Kami kadang-kadang di peringkat industri ni kita rasa kita ni menyambut baton yang sudah agak rosak sedikit dan nak dibetulkan dalam masa tempoh 4 tahun, which is agak mustahil lah kerana itu memang agak klise bila kita katakan bahawa mesti bermula daripada bawah. Tetapi saya rasa dalam konteks pembinaan karakter yang lebih memahami dan lebih resilient, lebih jati diri, memang tidak dapat dimenafikan, memang bermula daripada bawah. Tetapi malangnya kita lihat semakin kita turun ke bawah, proses pendedahan kepada realiti pada masyarakat itu semakin kurang. Penekanan kepada exam dan juga saya tak nafikan bahawa kadang-kadang perubahan polisi, perubahan program itu mengganggu gugat. Mungkin satu polisi itu sudah baik, tetapi ada perubahan menyebabkan kesan itu belum dapat dinikmati, sudah datang lagi perubahan lain. Jadi untuk menjawab persoalan itu, kesinambungan daripada sekolah rendah, sekolah menengah ke universiti itu mesti ada, tetapi bukan suatu yang mudah. Jadi kalau boleh kita wujudkan itu, dan asasnya saya rasa tidak lain tidak bukan sama ada sekolah rendah, sekolah menengah atau pengajian tinggi, falsafah pendidikan kebangsaan. Tapi bila kita melihat falsafah pendidikan ini sebagai sesuatu yang tidak cukup seksi, seksi maksudnya untuk kita laksanakan. Padahal sekarang ini itu asasnya. Sebab seperti yang saya kata tadi, di dalam itu adalah sumbangan pada masyarakat, kepada negara dan kepada keluarga. Dan itu asasnya. Dan jeri itu takkan lari. Kalau kita bentuk daripada bawah, insya-Allah daripada jasmani, emosi, rohani dan intelektual akan sampai, akan terbinalah karakter, dan bila kita dah terima di peringkat pengajian tinggi, kita bolehlah terus dengan proses yang seterusnya. Insya-Allah. Jadi apakah Dr. Sharifah setuju sebenarnya kalau kita nyatakan secara terbuka bahawa mungkin dari segi sistem pendidikan dari peringkat rendah lagi seharusnya dilihat semula, dan mungkin kalau ada kelompongan yang perlu diperbaiki, ianya harus dilakukan dengan segera kalau harapan kita itu bercakap tentang kelestarian pendidikan itu. Saya nampak kelestarian pendidikan tu memang lestari setakat ini dengan adanya Menteri KPM iaitu Fadlina Siddiq, dan beliau telah memperkenalkan pendidikan manusiawi, iaitu pendidikan bukan sekadar dari segi teori sahaja, tetapi juga dari segi nilai, adab, akhlak dan sebagainya. Dan sudah tentu ada kelompongan, kerana kita masih
dalam fasa dan sentiasalah akan menambah baik ya situasi dan juga sistem-sistem yang ada. Sebab itulah ya adalah penting untuk memastikan amalan inovasi ataupun budaya berinovasi itu penting. Bukannya inovasi itu ada buat robot dan sebagainya, tetapi dari segi sistem, ya, dari segi bagaimana penyampaian sesuatu ilmu, ya, bagaimana cara mengorganisasi dan sebagainya, itu juga perlu inovasi. Dan juga kita ada banyak benchmarking yang kita boleh lakukan dengan amalan baik daripada negara lain. Tapi kita kena ingat bahawa kita rakyat Malaysia, kita Malaysia mempunyai nilai kita yang tersendiri. Apabila kita membentuk masyarakat kita, kita adalah satu masyarakat yang mungkin satu dalam berjuta yang boleh hidup dengan aman damai, makan macam-macam, cuti dengan gembiranya. Dan ini adalah sesuatu yang kadang-kadang kita terlupa bahawa inilah kelebihan-kelebihan kita, iaitu raikanlah kelebihan kita. Memang kita ada banyak perkara yang kita perlu tambah baik, tapi itulah integriti yang paling penting. Nombor 2, ihsan. Kita prihatin kepada orang, berinovasilah untuk memastikan semua perkara lebih ditambah baik. Dan akhir sekali, pendekatan profesional. Jangan ambil apa perkara pun secara peribadi. Setuju. Okey. Tapi sayang sekali lah Dr. Zainal, masa mencemburui kita sebenarnya. Banyak lagi persoalan yang ingin kita kongsikan, tapi saya percaya bahawa kedua-dua tetamu ini harus ada bersama saya lagi di program Ruang Bicara ini. Mungkin selepas berlangsungnya Kongres Ekonomi Bumi Putera ataupun KEB 2024 nanti, kerana kita juga mengharapkan seperti apa yang disebut oleh kedua-dua tetamu kita, banyak perkara-perkara penting yang harus diketengahkan. Janganlah kita mengulangi perkara-perkara yang kita anggap bersifat klise dibincangkan semula dalam kongres yang akan datang ini. Dan kita juga harap dalam kongres ini nanti tentang kelestarian pendidikan itu juga sebenarnya seharusnya diberi perhatian yang serius. Itu harapan kita sebenarnya kepada Kongres Ekonomi Bumi Putera ataupun KEB 2024. Apapun, kita mendoakan semoga segala apa yang kita rancangkan, segala apa yang kita fikirkan, segala apa yang kita harapkan sebenarnya akan menjadi realiti, dan ianya bukan angan-angan di awangan semata-mata. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan jangan lupa, seperti yang selalu kami janjikan kepada anda dan sentiasa kami tepati, sebenarnya Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.